Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang saya ucapkan ke kejohanan Asia 7 Championship 2024. Kita beri laluan terlebih dahulu pada nyanyian lagu kebangsaan. Thank you for paying respects. And now we will follow up to the national anthem of Malaysia. Selesai nyanyian lagu kebangsaan yang dinyanyikan sebentar tadi. Nyanyian lagu Negaraku berkumandang di EV Arena. Ya, Lina ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang ke kejohanan Asia 7 Side Championship 2024. Kita di hari yang ketiga sebenarnya sudah pun memasuki perlawanan peringkat separuh akhir. Dan ini merupakan perlawanan separuh akhir yang pertama. Pasukan kebangsaan ditakdirkan untuk bertemu dengan juara bertahan, pasukan Jepun. Selepas pasukan masing-masing berjaya menumpaskan pihak lawan di perlawanan suku akhir yang berlangsung pada semalam hari. Di sesi malam sebenarnya pasukan Jepun menang besar terhadap pasukan India dengan mata 10 berbalas 1, manakala pasukan Malaysia pula terus bertindak garang menumpaskan pasukan jiran daripada Singapura dengan mata 5 buat Malaysia, 1 buat pasukan Singapura. Jadi hari ini kita teruskan saingan dalam misi mencari sang juara di penghujung kejohanan ini.
Kita disajikan terlebih dahulu perlawanan separuh akhir yang pertama bagi merebut tiket sulung ke pentas final bagi kejohanan Asia 7 Championship 2024. Pemain utama yang diturunkan bagi pasukan Jepun dapat kita lihatkan di skrin kaca anda ketika ini sedang berbisik-bisik. Jersey nombor 2 Masanori Abe selaku kapten pasukan. Taisei Izukawa berjersey nombor 5. Yuya Hakozaki jersey nombor 8. 11 Miran Kabe striker berbisa dari pasukan Jepun. Rikiya Narita selaku penjaga gol. Riku Moriyasu jersey nombor 17 dan pemain terakhir Shunsuke Nakamura berjersey 74. Sepak mula untuk pasukan Jepun. Miran Kabe di tengah-tengah untuk memulakan perlawanan ini. Bagi pasukan Malaysia pula, pemain 7 utama yang diturunkan ketika ini. Pemain pertama jersey nombor 4 Mamat Manaf. 5 Navindas Analaki Arukiadas. Kapten pasukan Muhammad Razman bin Roslan. Muhammad Fandi Othman berjersey nombor 17. Muhammad Amir bin Saidin berjersey nombor 26. Wan Muhammad Faiz bin Wan Muhammad Sulaiman 28. Dan penjaga gol Izzat bin Abdul Rahim nombor 99. Masih lagi kita menunggu masa. Dan terus tiupan whistle bermula. Bola milik pasukan Jepun ketika ini. Tenang Shunsuke memberikan bola terus saja kepada Ryu Moriyasu. Gerak ke depan, cuba dipintas oleh kapten pasukan Malaysia. Kekal tenang Izzat mengambil bola. Bindas ke depan, terus saja mendapatkan manaf. Diasak kemas oleh kapten pasukan Jepun Masanori. Saidin tarik ke dalam mencari Razman Roslan, memanggil akan pasukan ke belakang sedikit, minta support. Namun bola telah pun terkeluar terlebih dahulu untuk lontaran ke dalam buat pasukan Jepun. Shunsuke Nakamura. Sanori terus melihatkan pemain yang berada di depan. Patah balik mencari Shunsuke. Cuba nasib di kiri padang ketika ini. Masih lagi buntu, dapat kita lihatkan kemas pertahanan pasukan Malaysia berada di posisi masing-masing untuk menghentikan serangan ini. Buntu seketika pemain pasukan Jepun. Masanori mencari Yuya Hakozaki, terus hantaran ke dalam. Cuba mendapatkan Miran Kabe, tetapi kekasaran terlebih dahulu dilakukan kepada Amir Saidin. Izzat hantaran ke atas, tidak berjaya menjumpai manaf. Sedikit provokasi yang cuba dilakukan oleh kapten pasukan Jepun Masanori Abe. Pasukan Jepun cuba lakukan pengawalan bola terlebih dahulu. Sepakan wantu. Taran cuba mencari Yuya di tengah. Namun sedikit kuat. Lepas memang mengangkat tangan sahaja Yuya. Terus hantaran ke depan, masih lagi tidak berjaya manaf untuk menewaskan pertahanan pasukan Jepun ini. Taran jauh. Challenge daripada Amir Saidin, namun baik. Bola di tangan pasukan Malaysia. Wan Muhammad Faiz hantaran ke depan mencari manaf. Terus 1-2 baik. Cuba untuk diambil kembali.
Halang bola milik pasukan Jepun pula. Masih lagi belum ada gerakan-gerakan bahaya buat kedua-dua pasukan. Tapi ketika ini lebih dominan di separuh masa yang pertama ini adalah pasukan Jepun. Pegang bola bergerak ke kiri dan ke kanan padang. Yuya ketika ini hantaran sedikit kurang kuat ke dalam mencari Miran Kabe sebenarnya. Pasukan Jepun selaku juara kumpulan A teruskan saingan quarter final menundukkan pasukan India. Terus saingan di peringkat separuh akhir ini. Sekali lagi Riku hantaran ke dalam. Jaya ditampan oleh Amir Saidin. Patah balik ke belakang. Shunsuke cari Yuya. Balik kepada kapten pasukan. Begitu baik sebenarnya pertahanan yang ditunjukkan. Terlepas ketika ini. Tiba-tiba saja bola tersebut menjumpai kaki Miran Kabe yang berada di depan. Sedang pasukan Malaysia tekun melakukan pertahanan. Hantaran daripada Riku Moriyasu terus saja menjumpai Miran Kabe di hadapan untuk membuka tirai di perlawanan separuh akhir ini. Pasukan Jepun meletakkan pasukan mereka di depan buat ketika ini. 5 minit yang pertama. Satu gol berjaya dijumpai. Giliran pasukan Malaysia pula yang memegang bola. Navindas di kiri padang. Bergerak ke dalam, mendapatkan Manaf di tengah-tengah. Namun satu sepakan terus ke kaki Ricky Yanarita untuk mendapatkan sepakan penjuru pertama buat pasukan kebangsaan. Navindas dapat kita lihatkan Razman Roslan bersedia di luar petak. Dan gerakan daripada Fandi Othman berjaya dibaca pula oleh pertahanan pasukan Jepun. Milik pasukan Malaysia. Kembali Navindas kemas. Kekal tenang mengawal walaupun dia diasak. Dapat kita lihatkan juga pertukaran yang dilakukan oleh jurulatih pasukan Jepun. Menukarkan 4 orang pemain sekaligus. Dapat kita lihatkan muka-muka baru yang di dalam padang seperti Shohei Agata, Ryota Sasaki. Mengeluarkan Miran Kabe dan juga Taisei Izukawa. Kanan pendek mencari Navindas. Jatuh bola Amir Saidin di tengah tersebut. Kembali tenang. Fandi Othman melihatkan keberadaan rakan sepasukan. Manaf dicari di kiri padang. Kembali balik ke Amir Saidin. Masih lagi tidak menjumpai ruang kosong untuk melakukan hantaran. Ditekan bertubi-tubi oleh pertahanan pasukan Jepun. Tiada ruang untuk pemain pasukan Malaysia melakukan hantaran. Manaf terpaksa berpatah balik ke belakang untuk memberikan bantuan. Masih lagi belum ada sebarang gerakan. Baik, Wan Muhammad Faiz. Sekali lagi patah balik ke belakang. Ayuh Malaysia. Kami masih lagi menunggu gerakan berbisa daripada legenda-legenda bola sepak Malaysia ini. Pas ke belakang.
Baik, pertolongan yang diberikan kepada Amir Saidin. Satu sepakan ke tengah. Mudah saja tampanan daripada Ricky Yuda. Namun ada satu kesalahan pula. Siapa yang disalahkan di sini? Tembungan di antara Yuto Arai dan juga Navindas. Dan kita lihat Yuto Arai dijatuhkan sebenarnya. Jadi sepakan percuma bakal diberikan kepada pasukan Jepun. Dapat kita lihatkan Shohei Agata pun bersedia. Yuto Arai dan juga Tomoya Sekine mengambil sepakan percuma ini. Adakah akan ada taktikal yang menarik bakal ditunjukkan? Tsunami terus saja rembatan daripada Yuto Arai menjumpai tiang gol pasukan Malaysia. Hampir-hampir saja gawang gol pasukan Malaysia dibolosi buat kali kedua. Agak mengejut sebenarnya. Amir Saidin melihatkan Manaf di depan, namun tidak. Kishen sebenarnya telah pun dimasukkan. Dan serangan daripada Kensuke Enjo. Satu hantaran ke dalam, mudah ditampan untuk sepakan penjuru. Untuk terus time out, diminta berehat sebentar. Ini gerakan terakhir daripada Kensuke Enjo sebentar tadi. Kedudukan semasa pasukan Jepun 1, pasukan Malaysia 0. Jadi kita teruskan dengan gerakan berbisa daripada sepakan penjuru pasukan Jepun. Free header untuk Miran Kabe sebenarnya. Kita sekali lagi, mujur saja. Tandukan beliau tidak menjumpai jaring di belakang gawang gol pasukan Malaysia. Shunsuke Nakamura kembali untuk tujuh utama pasukan Jepun dimasukkan semula. Shunsuke Nakamura, Miran Kabe, Yuya Hakozaki, Masanori Abe telah pun dimasukkan untuk memberi saingan. Kekasaran dikesan ketika ini. Kesilapan mudah yang dilakukan oleh Kishen. Tolakan sengaja Riku Moriyasu memerangkap Kishen. Jatuhkan badan untuk mendapatkan sepakan percuma tersebut. Serangan Jepun ketika ini. Free kick untuk pasukan Malaysia. Amir Saidin.
Tunggu saja rakan sepasukan di depan. Namun ada satu sentuhan daripada Miran Kabir yang menyebabkan bola tersebut melambung tinggi ke belakang. Begitu panjang kaki striker pasukan Jepun ini. Mudah saja beliau menampan. Dan kali ini sepakan penjuru kedua untuk pasukan Malaysia. Peluang. Percubaan terus daripada Amir Saidin. Gagal. Selepas terus terkeluar daripada permainan. Serangan untuk pasukan Jepun ketika ini kosong di tengah padang. Mujur tiada siapa yang berada di depan untuk menyambung bola tersebut. Begitu juga dengan gerakan Malaysia ketika tadi. Hantaran daripada Amir Saidin tidak menjumpai seorang pun pemain pasukan Malaysia. Yuya Hakozaki, Shunsuke Nakamura, Miran Kabir. Baik sebenarnya songketan mencari rakan sepasukan yang berada di hujung. Yuya Hakozaki sebenarnya. Sanori, Shunsuke. Balik ke kapten pasukan. Gerak ke tengah, hantaran ke hujung padang mendapatkan Yuya. Namun tampanan tersebut gagal dikawal dengan kemas. Masih lagi bola untuk pasukan Jepun. Mengacah-ngacah Shunsuke Nakamura di tengah-tengah padang. Satu hantaran terus mencari Miran. Setting baik daripada Taisei. Berjaya digagalkan ketika ini. Gerakan daripada Azridin di kanan padang mengasak-ngasak cuba untuk menewaskan pertahanan pasukan Jepun. Taisei Izukawa sebentar tadi. Kredit perlu diberikan kerana beliau membawa bola daripada bawah sebenarnya. Jaya mendapatkan satu set piece baik. Bermula daripada hantaran daripada Kishen. Dami baik di tengah-tengah padang oleh Razman Roslan. Sebelum satu lagi rembatan daripada Amir Saidin. Kena tampanan sebenarnya. Hantaran yang kurang kemas pula terus saja. Miran Kabir mendapatkan bola namun Amir Saidin berjaya mematahkan gerakan tersebut. Moriyasu Sanori mendapatkan Yuta di hujung padang. Mujur berjaya tampan keluar. Cuba untuk membuat percubaan terus. Jaya mendapatkan sepakan penjuru ketika ini. Songketan baik tinggi mencari Miran Kabir sebenarnya. Shunsuke. Terus saja bola dihantar Shunsuke ketika ini terus mencari rakan pasukan namun tak ada seorang pun yang berada di hujung padang tersebut. Saidin jadi rakan pasukan. Terus ada satu lagi pertukaran daripada pasukan Jepun. Kembali memasukkan 4 orang pemain sebagai gantian. Riki Yuda, Rikia Narita ketika ini keluar daripada peta tersebut, memainkan bola ini. Kensuke Enjo kembali untuk Rikia. Kemas kawalan bola ketika ini. Cuba nasib namun terkeluar terus bola daripada permainan. Sekarang ke dalam.
Saidin hantaran ke depan mencari Azridin sebenarnya. Namun berjaya dipintas untuk serangan ketika ini. Buat pasukan Jepun. Bola milik Ricky Yuda. Dan ke depan kosong ketika ini. Cuba diasak oleh Amir Saidin. Berjaya ketika ini. Bola di Fandi Othman. Hantaran ke atas. Mencari Azridin namun sedikit jauh untuk mendapatkan bola tersebut. Kanan cuba diberikan Indra Putra. Memaksa untuk pemain pasukan Jepun melakukan kesilapan. Saidin. Izzat. Sedikit demi sedikit membawa bola ke depan. Cuba mencari pemain pasukan Malaysia berada di depan. Hantaran ke depan mencari Wan Muhammad Faiz berseorangan. Fandi Othman memberikan bantuan. Bawa bola ke depan. Masih lagi Wan Muhammad Faiz. Namun sayang. Hantaran terakhir gerakan 1-2 tersebut berakhir dengan bola terkeluar daripada permainan. Untuk sepakan gol bagi pasukan Jepun. Terus saja satu hantaran ke hadapan. Ada satu challenge daripada Ricky Yuda. Saidin. Bola ke depan. Indra Putra didapatkan berseorangan. 3 orang berjaya ditolak keluar. Mendapatkan Fandi Othman di belakang depan. Sayang. Whistle telah pun ditiup terlebih dahulu. Untuk kesalahan buat Indra Putra. Sayang jika gerakan itu dibenarkan. Sudah pun terbuka luas untuk Fandi Othman. Sekali lagi pasukan kebangsaan bergerak melalui Navindas. Terus mendapatkan Fandi Othman. Indra Putra ketika ini rembatan dihalang. Namun berjaya juga pasukan Malaysia mendapatkan sepakan percuma. Fandi Othman dijatuhkan betul-betul di depan petak pasukan Jepun. Dikasari. Kita lihat sekali lagi. Sebelum satu tolakan mendapatkan Indra Putra, kita dapat lihatkan sedikit terlambat tackle daripada Tomoya Sekine. Memberikan sepakan percuma. Dan peluang untuk Malaysia mencari mata penyamaan di hujung perlawanan separuh masa pertama ini. Indra Putra Mahyudin bersama-sama dengan Amir Saidin. Kedua pemain ini telah pun mendapatkan gol peribadi melalui sepis sepakan percuma. Namun sepakan daripada Amir Saidin sebentar tadi terus ke benteng pasukan Jepun untuk kita menamatkan saingan di separuh masa pertama. Gagal pasukan Malaysia mendapatkan jaringan di hujung-hujung masa. Jadi kita berehat sebentar. Dengan kedudukan semasa 1 buat pasukan Jepun, 0 buat pasukan Malaysia. The action will start again soon enough. In the meantime, why don't you drop by the EV Store 10 opposite Toys R Us? And if you haven't got one already, buy yourself a Harimau Malaya jersey. We have home and away as well as Asia 7 Championship official merchandise. EV, risk everything.
Baiklah. Kita kembali di perlawanan separuh akhir yang pertama di antara pasukan Malaysia menentang pasukan Jepun. Untuk kita teruskan saingan di separuh masa yang kedua. Kini giliran pasukan Malaysia pula membawa bola. Wan Muhammad Faiz diasak terus oleh Riku Moriyasu. Berjaya juga mendapatkan lontaran ke dalam. Terus laju Razman Roslan mendapatkan Indra Putra. Sekali lagi. Berjaya mendapatkan lontaran ke dalam. Terus mencari Fandi Ottoman di tengah. Set piece baik daripada Razman Roslan. Satu percubaan yang menarik ditunjukkan. Set piece melalui Fandi Ottoman. Mendapatkan kembali Razman Roslan di tengah. Untuk kita lihatkan asakan pertama daripada pasukan kebangsaan. Dan lontaran ke tengah mencari Miran Kabeh. Berjaya dipatahkan. Perlu diingatkan pemain ini mempunyai skill yang begitu mantap. Mampu membuat penyudah yang begitu berbisa dengan apa jua keadaan. Telah pun mendapatkan beberapa gol sepanjang kejohanan ini berlangsung. Sekali lagi, lontaran buat pasukan kebangsaan. Dapatkan Wan Muhammad Faiz. Terus ke tengah. Gerakan menarik dapat kita lihatkan. Terus saja lintangan ke dalam. Dengan harapan mendapatkan pemain yang berjersey kuning. Namun tiada siapa yang berada di tengah untuk menyambung terus hantaran tersebut. Dan kini giliran pasukan Jepun pula mendapatkan Shusuke di hujung padang. Laju Wan Muhammad Faiz turun ke bawah untuk melakukan pertahanan baik. Dapat kita lihatkan. Terus saja lakukan hadangan rembatan daripada Taize Isukawa. Jaya diselamatkan oleh Izzat. Kali ini Yuya Hakozaki. Riku Moriyasu turun ke bawah sedikit untuk menarik pertahanan pasukan Malaysia. Gerakan baik sebenarnya ketika ini. Terus saja melebar mencari Wan Muhammad Faiz. Indra Putra di dalam satu kekasaran yang tidak dapat dimaafkan saya kira. Terjahan yang begitu keras daripada Yuya Hakozaki. Tackle terhadap Indra Putra. Tidak sekali lagi. Begitu lewat terjahan masuk daripada Yuya sebentar tadi. Jadi untuk sepakan percuma. Ahmed Saidin rembatan ke depan. Sekali lagi terkena kepada kaki Miran Kabeh. Tarik ke tengah. Terus saja ditumbuk keluar oleh Rikia. Pujian perlu diberikan kepada pemain-pemain pasukan kebangsaan kerana mereka berjaya untuk mengasak dengan kemas pasukan Jepun. Masih lagi kekal kedudukan dan bahaya ketika ini. Satu percubaan daripada Miran Kabeh menggugat kedudukan pasukan Malaysia. Kesilapan daripada pemain pasukan Malaysia hampir saja menghukum. Selamat ketika ini. Kita lihat hantaran daripada Izzat sebenarnya. Terus saja tampanan mendapatkan Miran Kabeh. Mujur saja kemas pasuk Izzat melakukan pertahanan. Baik Fandi Ottoman ketika ini gerakan solo. Satu tackle kemas daripada Masanori. Terus saja pasukan Jepun melakukan serangan ketika ini.
baik sebenarnya. Fandi Othman turun ke bawah untuk melakukan pertahanan selepas beliau kehilangan bola sebentar tadi. Pertahanan ke dalam. Indra Putra. Gerakan seorang terlewat sedikit, hantarannya mahu dilakukan. 3 lawan 2 ketika ini. Hantaran mencari Yuya Hakozaki. Gerakan cutback ke belakang yang menarik. Berjaya menewaskan pertahanan pasukan Malaysia. Dan sekali lagi hantaran daripada Shunsuke mendapatkan Yuya Hakozaki untuk terus menyelesaikan gerakan tersebut dengan mudah untuk meletakkan pasukan Jepun 2 gol di hadapan buat ketika ini. Walaupun baik sebenarnya asakan demi asakan daripada pasukan kebangsaan, namun kesilapan yang dilakukan menghukum pasukan mereka. Fandi Othman, Ahmed Saidin hantaran mencari Manaf sebenarnya. Jai ditampan kemas. Saidin hantaran mencari Fandi Othman, mencari-cari pemain ataupun rakan sepasukan. Manaf turun ke bawah beri bantuan, namun tolakan ke tengah tersebut betul-betul ke kaki pemain pasukan Jepun. Mujur saja berjaya didapatkan kembali oleh Fandi Othman. Fandi lihatkan Azridin ataupun Indra Putra di hujung padang. Kawalan kemas daripada pemain legenda ini. On kata pengadil, bola terus saja untuk Azridin melakukan asakan. Namun ada kecederaan yang dialami oleh Shunsuke Nakamura. Lontaran ke dalam buat pasukan Malaysia ketika ini. Saja pemain-pemain pasukan Malaysia menunggu di tengah. Namun satu tandukan yang terlepas ke belakang daripada pemain pertahanan pasukan Jepun. Azman Roslan sekali lagi mencari Ahmed Saidin yang berada di depan. Mudah untuk dikeluarkan dan ketika ini bahaya keadaan ini. Mujur saja dapat dihentikan oleh Fandi Othman. Serangan balas daripada Azridin. Manaf terus dijatuhkan sebagai tindakan licik daripada Miran KB menghalang serangan balas daripada pasukan kebangsaan tersebut. Kelihatan tidak berpuas hati Manaf terhadap keputusan daripada pengadil perlawanan. Tiada layangan kad kuning kepada pemain pasukan Jepun ini. Dapat kita lihatkan ketika ini Abdul Latif masuk dan terus rembatan jauh daripada gawang gol pasukan Jepun. Pertukaran besar-besaran daripada jurulatih pasukan Jepun. Saling menukar-nukar pemain untuk menyimpan tenaga pemain-pemain ini untuk mereka bawa terus ke peringkat comeback period sebentar saja lagi. Manaf
Dapatkan Abdul Latif. Terus saja bola dibawa keluar. Hantaran baik. Terus peluang untuk Manaf ketika ini. Sayang tolakan sedikit jauh daripada kakinya. Leon kata pengadil lah. Satu clearance daripada Izzat. Sedikit kekasaran yang dialami oleh pemain pasukan Jepun membuatkan mereka tidak bersepuas hati. Baik sebenarnya pertahanan yang ditunjukkan. Fandi terus saja mengasak. Ryota Sasaki mendapatkan Tomoya di hujung padang. Satu hantaran yang mahu dilakukan. Tidak berjaya. Dapat kita lihatkan Indra Putra dikeluarkan memasukkan Kishan untuk membantu dari segi serangan buat pasukan kebangsaan. Bagi sepakan penjuru daripada pasukan Jepun. Berjaya dikeluarkan bola ini. Tomoya paling mendapatkan Shohei Agata. Namun diasak kemas oleh Abdul Latif. Dapat kita lihatkan Coach Sulaiman di tepi padang memberikan kata-kata. Satu rembatan daripada Yuto Arai menguji kecekapan Izzat Abdul Rahim. Jaya Izzat melakukan tampanan. Selamat sekali lagi. Inilah sepakan daripada Yuto Arai. Tepis keluar. Tomoya hampir-hampir saja. Satu kesalahan daripada Abdul Latif terhadap Yuto Arai yang tampak seperti beliau sendiri yang menjatuhkan badan. Namun daripada vision pengadil perlawanan, itu adalah satu kesalahan untuk Abdul Latif. Ketika ini Shohei Agata bersama-sama Yuto Arai. Dami terus sepakan diadang baik oleh Abdul Latif. Terus asakan pengawalan bola yang baik ditunjukkan oleh Shohei Agata. Berjaya untuk melakukan percubaan. Namun tidak menepati sasaran. Leon kata pengadil bola dihantar oleh Fandi. Mendapatkan Azridin di tengah-tengah padang. Satu hantaran lintang yang sedikit tinggi. Time up terus diberikan untuk kedua-dua pasukan ini berehat sebentar. Kedudukan semasa 2 untuk Jepun, 0 untuk pasukan kebangsaan.
7 minit terakhir di separuh masa kedua. Time out diminta pasukan Jepun sebentar tadi. Satu rembatan daripada Taisei. Cuba mencari Miran di hadapan. Namun terus satu lambungan Wan Muhammad Faiz. Tiada siapa yang menunggu di hadapan tersebut. Kesilapan daripada Riku Moriyasu. Berjaya Wan Muhammad Faiz mendapatkan bola. Namun asakan kemas. Berjaya dapatkan kembali penguasaan bola buat pasukan Jepun. Hantaran baik. Latif mendapatkan Azriden. Terus saja larian dibuka. Mendapatkan Muhammad Faiz. Sekali lagi Abdul Latif mencuba. Ditampan kemas. Kesilapan sekali lagi. Yuya Hakozaki berpeluang sekali lagi mengasak gawang gol pasukan Malaysia. Perselisihan faham di antara Razman Roslan dan juga Azriden. Kemas Azriden buat ketika ini. Satu dummy baik mendapatkan Abdul Latif. Terlepas pula daripada kaki Kishan untuk Shunsuke Nakamura mengatur gerakan. Menukar gerakan mendapatkan Taisei Izukawa di hujung padang sebelah kanan ini. Sedikit jauh hantaran untuk Kishan sebentar tadi. Jaya untuk disambung. Hantaran tengah. Mencari Miran Kabir, berjaya juga mengekalkan bola di dalam permainan. Untuk terus kesalahan buat pemain pasukan Jepun sebenarnya. Inilah satu lagi peluang buat pasukan Malaysia. Signal tangan yang ditunjukkan ada satu tarik-menarik daripada kapten pasukan Jepun, Masanori Abe. Indra Putra Mahyudin bakal melakukan sepakan ini. Satu sepakan mencari penjuru gawang gol pasukan Jepun. Hampir-hampir saja kita dikejutkan dengan sepakan baik daripada Indra Putra Mahyudin. Peluang untuk merapatkan jurang di antara kedua-dua pasukan ini. Masih lagi ada 3 minit baki perlawanan untuk mereka mainkan. Masih lagi ada peluang untuk pasukan kebangsaan merapatkan kedudukan. Fandi Othman. Riku Moriyasu. Tidak dibenarkan. Cuba untuk melengahkan masa sebenarnya. Dihukum untuk lontaran ke dalam buat pasukan Malaysia. Wan Muhammad Faiz cuba mengawal. Cuba mendapatkan sepakan penjuru, berjaya. Bijak sebenarnya gerakan ini. Mereka tahu, mereka sukar untuk membawa basuk bola ke dalam petak tersebut. Jadi mereka mendapatkan set piece sebegini. Namun sepakan daripada Ahmed Saidin pula sedikit tinggi untuk percubaan sebentar tadi. Satu lagi lambungan mendapatkan Miran Kabir. Tandukan demi tandukan. Tiada siapa yang mampu untuk melakukan tekanan terhadap pemain ini.
Navindas di kiri padang mendapatkan Kishan, satu set piece ke belakang. Masih lagi lepas, membawa masuk bola ke belakang. Indra Putra. Sayang sekali. Itulah satu-satunya peluang keemasan bagi pasukan Malaysia. Sudah pun terbuka luas gawang gol pasukan Jepun. Namun baik Riku Moriyasu melakukan pertahanan. Tahap kesedaran yang tinggi melihatkan penjaga golnya sudah pun keluar untuk mendapatkan bola tersebut. Beliau melakukan penghadangan tersebut bagi menyelamatkan pasukan Jepun daripada dibolosi. Sayang sekali. Peluang terbuka untuk pasukan Malaysia sebenarnya. Baik gerakan daripada Navindas. Dan kali ini Shunsuke Nakamura pula. Dan terus untuk kita tamatkan perlawanan separuh masa kedua. Untuk memberi peluang pemain-pemain ini berehat sebentar. Sebelum kita teruskan perlawanan kita untuk comeback period sebentar lagi. Jadi kita kembali untuk comeback period di mana pasukan Jepun perlu mendapatkan mata pertama ataupun mata kemenangan bagi menamatkan permainan ini. Namun masih lagi ada peluang untuk pasukan kebangsaan mendapatkan kemenangan. Mereka cuma perlu mendapatkan mata 3 terlebih dahulu. Sasarannya ialah pasukan mana yang mendapatkan 3 mata pertama di perlawanan comeback period ini. Jepun mempunyai kelebihan ketika ini. Mereka hanya memerlukan 1 sahaja gol bagi mendapatkan kemenangan. Lain cerita pula bagi pasukan kebangsaan. Mereka perlu mencari 3 gol di perlawanan ini. Dan ada kekasaran terhadap Yuto Arai daripada Wan Muhammad Faiz. Menjatuhkan Yuto Arai di hujung padang. Ada satu tolakan.
Dan kali ini siapakan percuma untuk pasukan Jepun. Ryota Sasaki. Terus saja satu sepakan deras daripada Ryota Sasaki. Ditampan kemas oleh Indra Putra. Lontaran ke dalam. Ada kesalahan yang dilakukan setakat ini. Terus saja Amir Saidin. Hantaran ke tengah. Satu lagi kekasaran yang dilakukan. Dan kali ini oleh Navindas pula. Satu lagi sepakan percuma untuk Shohei Agata. Dan 3 minit pertama, seorang pemain dikeluarkan. Manaf Mamat untuk pasukan Malaysia. Shohei Agata 10 untuk pasukan Jepun. Shunsuke Nakamura. Terus saja satu rembatan sekali lagi. Lagi tampanan daripada Indra Putra. Tak ada sebarang asakan sebenarnya. Selesa pasukan Jepun mengawal bola. Hantaran ke dalam. Kensuke Enjo ketika ini mendapatkan Riki Yuda di belakang. Masanori Abe. Yang tinggi tunjukkan oleh Indra Putra. Namun satu tahanan bola yang baik daripada Ryota Sasaki. Vindas mengawal kemas namun gagal untuk meneruskan serangan tersebut. Advantage yang ketiga ini Masanori dan satu setting baik mendapatkan Ryota Sasaki dan mudah. Namun tunggu dulu. Dan benar gol tersebut dibenarkan oleh pengadil perlawanan. Satu songketan mencari rakan sepasukan. Mendapatkan gol kemenangan buat pasukan Jepun. 3 tanpa balas. Kita lihat sekali lagi. Inilah gerakan daripada Ryota Sasaki. Ditampan kemas oleh Izzat. Namun berjaya juga mencari rakan Masanori di hujung itu. Untuk mendapatkan gol kemenangan bagi pasukan mereka. Jadi tamatlah sudah perlawanan separuh akhir yang pertama dengan kemenangan milik pasukan Jepun. Berjaya mereka melayakkan diri ke pentas akhir bagi kejohanan Asia Sevenside Championship 2024. Jadi kita kembali lagi tepat jam 8 malam ini untuk perlawanan separuh akhir kedua, di mana pertembungan di antara pasukan Filipina bertemu dengan pasukan Hong Kong. Jadi bertemu lagi di perlawanan kedua sebentar saja lagi. Terima kasih.